Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Jumrah. Baik, jadi seperti yang korang semua tengok pada tajuk video kali ini, Cikgu Jumrah ingin kongsikan 10 mod permainan dalam Blue Card. Okey, baik. Jadi nantikan selepas ini. Hai, bertemu kembali. Baik, jadi sebelum Cikgu Jumrah kongsikan 10 mod permainan dalam Blue Code itu, ya jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Okey, baik. Jadi mari kita lihat 10 mod yang ada disediakan oleh Blue Code setakat bulan September 2021. Berkemungkinan mod mod permainan dalam Blue Card ini mungkin akan bertambah. Kita sama-sama nantikan. Baik, jadi mari kita berkenalan dengan 10 mod permainan ini. Kalau disediakan setakat ini ada 10 mod permainan. Jadi mari kita berkenalan setiap satu. Macam mana nak main? Apakah strateginya? Apakah yang perlu pemain lakukan dalam permainan ataupun dalam mod permainan yang disediakan oleh Blue Card ini. Mari kita lihat satu persatu. Baik, jadi untuk mod yang pertama ialah Crypto Hack. Crypto Hack. Apakah Crypto Hack ini? Okey, baik. Dalam Crypto Hack ini, pemain akan diuji dari sudut kepantasan dan juga wawasan pemain, ya. Di mana pemain perlu menjawab soalan dan juga mereka boleh menambah kripto. Apa tu kripto? Kripto tu dalam bentuk macam wang yang dikumpul, okey, dengan menghack ataupun menggodam. Menggodam pihak lawan dan juga mereka boleh mengambil kripto pihak lawan. Okey, baik. Jadi kita lihat itu mod yang pertama. Mod yang kedua ialah Golden Quest. Golden Quest. Apakah pemain-pemain perlu kalau lakukan dalam mod permainan ini? Ya, untuk permainan ini modnya adalah dari segi kepantasan dan juga nasib. If you lucky, you will get goal. Okey, baik. Jadi kamu perlu apa? Pemain perlu menjawab soalan dan juga boleh menambah emas dengan mengambil emas dari pihak lawan. Boleh mengambil. Sebenarnya kalau dalam peraturan ataupun panduan permainan ini sebenarnya mereka menggunakan perkataan mencuri. Tapi mencuri kan tak bagus kan? Jadi cikgu tukarkan kepada mengambil emas pihak lawan. Okey, ini hanyalah permainan ya, mengambil ya. Okey, tapi kamu jangan buat. Alright? Di dunia nyata. Betul. Terima kasih. Baik, kita pergi ke mod yang ketiga iaitu Tower Defense. Apakah mod permainan ini? Macam mana tu? Pemain perlu bijak menyusun strategi dan juga kejituan. Apa yang pemain boleh lakukan? Ya, para pemain perlulah menjawab soalan dan mereka akan membina menara sendiri dan perlu merancang pertahanan terhadap menara yang telah dibina. Bagus kan? Menarik kan mod ni? Saya pun suka bermain. Baik, kita pergi mod yang keempat iaitu kafe. Saya juga suka mod permainan ini. Sebut je kafe. Kafe macam kafe kedai makan tu. Kan yang eksklusif gitu. Baik, dalam mod permainan ini para pemain akan diuji dari sudut kepantasan dan juga fokus. Fokus. Di mana pemain perlu menghidangkan makanan kepada pelanggan dan dalam masa yang sama perlu mengisi stok dengan menjawab soalan yang disediakan. Jadi soalan-soalan yang dijawab itu bila kamu ataupun pemain dapat menjawabnya dengan baik, maka stok untuk kafe akan bertambah. Tapi jangan terlebih beli stok, nanti kamu akan mengalami kerugian. Dan kamu juga boleh ataupun para pemain juga boleh mengupgrade, menaik taraf kafe untuk mendapatkan kafe yang menarik. Semakin menarik kafe kamu, semakin ramailah pelanggan.
Betul tak? Baguslah permainan ni kan. Dia boleh menggabungkan keusahawanan dalam diri murid-murid ataupun para pemain. Baik, kita lihat mod yang kelima. Okey, mod yang kelima pula ialah factory. Sebut je factory, bukan macam kilang dekat Pulau Pinang tu. Okey, factory ni dalam permainan sahaja. Di mana mod permainan ini para pemain akan diuji dari sudut kepantasan dan juga strategi pemain. Mereka perlu menjawab soalan dengan pantas untuk membuka kunci. Okay, membuka kunci. Dan kunci apakah sebenarnya untuk diorang nak buka tu? Ya, untuk dapatkan bluk masing-masing. Bila kamu dapat berjaya ataupun para pemain dapat membuka kunci tu, mereka akan mendapatkan ataupun bluk mereka akan meningkat. Kan? Bagus. Baik, kita pergi kepada mod yang keenam. Mod yang keenam ialah Battle Royale. Okey, baik. Nama je pun battle kan? Berlawan, nampak tu. Dalam diorang punya gambar ni, anjing dengan kucing berlawan. Okey. Tak ya? Ini hanyalah permainan. Okey, baik. Dalam mod permainan ini akan diuji dari sudut kepantasan dan juga kejituannya. Permainan ini memerlukan 1 lawan 1. Okey. Dan akan berusaha mengekalkan tenaga. Sebab bila berlawan tu tenaga akan semakin menyusut. Dan sehinggalah di akhir permainan hanya ada seorang sahaja pemenangnya. Okey, baik, itu mod yang keenam. Kita teruskan kepada mod yang ketujuh iaitu racing. Sebut je racing ni ramai yang minat kan. Perlumbaan. Tapi ini macam olahraga. Perlumbaan 100 meter. Okey. Baik, jadi dalam mod permainan ini, pemain ataupun murid-murid akan diuji dari sudut kepantasan dan juga kejituan mereka. Mereka ataupun para pemain perlu menjawab soalan untuk mengalahkan pihak lawan dan mereka ataupun pemain boleh menggunakan power up untuk sampai ke garisan penamat terlebih dahulu. Macam mana nak guna power up tu? Jadi kamu ataupun para pemain perlulah sign up dulu ataupun sign in dalam Bluecard supaya kamu mempunyai akaun Bluecard sendiri. Baru kamu boleh upgrade kamu punya Bluecard itu. Okey, baik. Jadi seterusnya kita pergi mod yang ke-8 iaitu Crazy Kingdom. Kerajaan yang gila? No, bukan. Okey, baik. Dalam mod permainan ini, pemain perlulah bijak dalam menyusun strategi dan juga kejituan. Kenapa? Setiap pemain perlulah mengekalkan kerajaan yang telah dibina dengan cara menjawab pelbagai permintaan daripada pihak lawan. Dan mereka akan diberikan sumber yang terhad dan perlu menguruskan dan menyusun sumber-sumber yang diberikan dengan bijak. Nampak tak? Sebab itu kamu kena pandai susun strategi. Pandainya. Okay, baik. Kita teruskan kepada mod yang ke-9 iaitu Tower of Doom. Apakah ini? Okay, baik. Untuk mod permainan ini, strategi dan juga kejituan perlulah dikuasai. Dengan cara macam mana? Jawab soalan untuk mengumpulkan kad yang akan dapat membantu para pemain mengalahkan Blooks yang jahat. Blooks pun ada yang jahat tau. Dan akan memanjat menara kiamat. Bukan kiamat lagi ya. Ini dalam permainan sahaja iaitu menara kiamat untuk mencapai kemenangan. Jadi kamu perlu kumpul kad yang dapat kamu bantu. Kad-kad tadi tu dapat membantu kamu untuk mengalahkan Blooks yang jahat. Baik, seterusnya kita pergi ke mod yang terakhir iaitu klasik. Sebut je klasik, bukan yang lama-lama, bukan yang biasa-biasa. Tapi mod permainan ini, kamu ataupun para pemain perlu bijak dalam menyusun strategi dan juga kejituan. Di mana pemain perlu bersaing dengan menjawab soalan dengan cepat, dengan pantas untuk memperoleh mata dan juga mencapai kemenangan dalam papan terpendahulu. Nampak tak di situ? Jadi rasanya itu dia tadi 10 mod permainan dalam Bluecard.
Selepas ini mungkin kita akan diberikan mood permainan yang lain pula. Kita doa-doakanlah supaya Bluecard dapat menambah mood permainan untuk kamu boleh gunakan dalam permainan dan guru-guru boleh menggunakannya dalam PDPR kamu. Baik, jadi rasanya itu sahaja perkongsian Cikgu Jumrah pada hari ini. Ya, jangan lupa sebelum berpisah, jangan lupa tekan butang like, komen, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.